Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dan memberi kepada kita taufik untuk berada pada hari ini, pada akhir tahun 2022 ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita di kalangan orang yang mendapat kebaikan pada akhir masa dan pada akhir usianya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu melihat kepada penutupnya. Moga-moga Allah Ta'ala tutup dan bukakan kepada kita dengan amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan soleh. Meneruskan lagi kepada kitab yang kita baca ini, iaitu terjemahan kepada Aqaid Ad-Durriyah. Kalau tak silapnya, kita berhenti pada perbahasan sifat-sifat ma'nawiyah pada muka yang ke-76. Pada sifat ma'nawiyah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullah, sifat ma'nawiyah. ثم 7 صفات تسمى صفات معنوية وهي ملازمة للصفات السبع الأولى وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. Kemudian 7 sifat yang dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ini sentiasa melazimi 7 sifat yang sebelum ini. Sifat-sifat ini ialah keadaan Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Baik. Sekarang ini daripada perbincangan sifat 20 yang menjadi bilangan itu 20 tu ialah mengikut kepada pandangan ulama yang membilang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu ialah perkara yang lazim apabila adanya sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani itu. Jadi, lazim daripada ada 7 sifat ma'ani tersebut, ada kaunuhu. Kaunuhu itulah yang kita panggil sebagai sifat ma'nawiyah. Dipanggil sebagai sifat ma'nawiyah. Kaunuhu tu.
Adapun Allah Ta'ala itu kita kata qadir, qadirun atau qadirun, muridun, mutakallimun. Tanpa ada kaunuhu tu, dia sebenarnya bukan sifat ma'ani, bukan sifat ma'nawiyah. Dia merujuk kepada diri Tuhan, zat Tuhan. Jadi pada pengistilahan yang betulnya, ma'nawiyah ini dia kena ada kaunuhu. Setengah daripada kitab-kitab, terutamanya kitab belah Jawi kita ini, dia nak ringkas, ataupun ada sebahagian juga daripada kitab Arab, dia kata ma'nawiyah atau dia tulis ma'nawiyah itu qadirun, muridun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun, tanpa kaunuhu. Dari segi istilah dan juga penggunaan tu dia tak kena sebenarnya, tak tepat. Sebab kalau kita kata sami'un, basirun, itu Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Qadirun, Tuhan yang maha berkuasa, itu merujuk pada diri zat Tuhan. Sekarang ni kita nak bincang sifat. Sebab itulah lafaz ataupun istilah yang tepat kena ada kaunuhu. Kena ada kaunuhu. Dalam contohnya Jawharatut Tauhid, sami' basiru ma yasha yuridu mutakallimun thumma sifatu sati laisat bi ghairi au bi aini dhati. Setengah daripada ulama yang menulis bidang tauhid, dia datangkan lafaz tersebut untuk menunjukkan kepada bersifat Tuhan dengan sifat itu. Yang difaham lazim daripada itu adanya kaunuhu. Tapi bukan sami'un tu sifat maknawiyah. Bukan basirun itu sifat maknawiyah. Bukan qadirun itu sifat maknawiyah. Bukan muridun itu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tu kaunuhu tu. Kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu qadiran, kaunuhu basiran. Kaunuhu itu baru merujuk kepada sifat maknawiyah. Okey. Jadi sebahagian ulama dia tidak memada membilang sifat ma'ani saja. 7 tu aja. Dia ada, bila ada sifat sama, maka adalah kaunuhu sami'an. Tuhan, pada zat Tuhan ada sifat mendengar. Maka keadaan Tuhan mendengar. Keadaan itulah kaunuhu. Allah pada zatnya mempunyai sifat kudrat. Keadaan Tuhan bersifat dengan sifat kudrat tu. Nampak? Jadi dibilang sing. Sebahagiannya dia kata tak payah dah. Keadaan-keadaan ni bukan benda yang ada. Benda yang reti faham dah. Bila ada kudrat, maka zat dia itu memang bersifat dengan kudrat lah. Tak? Jadi contoh kita kata macam mana? Macam dinding yang kita ada masjid ni. Zat dinding ada. Kemudiannya warna putih dinding ada juga. Keadaan dinding berwarna putih. Keadaan dinding berwarna putih. Jadi benda tu ada tak? Benda tu tak faham sendiri je. Keadaan dinding berwarna putih tu. Tu maknawiyah tu. Faham? Keadaan dinding berwarna putih. Nak senang lagi lah kalau kita tengok, kita ambil letak pada orang. Seorang, Zaid, seorang manusia, zat dia. Lepas tu dia ada sifat kudrat. Ada sifat kudrat pada diri dia. Kemudian, keadaan dia berkuasa. Keadaan dia kuat. Zaid, dia ada sifat kudrat, ada sifat kuat. Kuat Zaid ni. Keadaan dia kuat tu. Faham sendiri je sebenarnya. Itu panggil maknawiyah.
Jadi kadang-kadang nak senang ni, nak kita fahamnya makna apa bezanya? Ialah keadaan diri Zaid satu, kemudiannya sifat kuat kudrat yang ada pada dia. Keadaan dia tu bersifat dengan kuat tu. Dia akak kereta dia boleh akak seorang. Kereta sungguh kan kereta mainan. Kereta mainan. Ramai boleh akak. Kereta tu dia boleh akak seorang. Keadaan dia berkuat. Keadaan dia berkuasa dan juga kuat. Nampak? Nyata. Masa mana? Masa dia akak kereta seorang. Maka dia tu jelas-jelas dia keadaannya kuat. Okay? Baik. Kata pengarang, sabit bagi Allah 7 sifat yang wajib kita beriktikad dengannya selepas 13 sifat yang telah disebutkan. Sifat-sifat ini dinamakan sifat-sifat ma'nawiyah, nisbah kepada sifat-sifat ma'ani. Nisbah pada sifat ma'ani. Ma'ani ma'nawiyah. Dia panggil nisbah. Ma'nawiyah. Ia dinisbahkan kepada sifat ma'ani kerana sifat ma'nawiyah ini tidak dapat digambarkan kecuali setelah bersifatnya zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani terlebih dahulu. Jadi, nak kata Tuhan itu keadaannya berkuasa, mesti ada sifat berkuasa pada Tuhan. Jadi, dia nisbah ataupun ma'nawiyah ini berlaku apabila mana? Bila ada sifat ma'ani. Kalau tak ada sifat kudrat, macam mana Tuhan tu keadaannya bersifat dengan kudrat? Kalau tidak ada sifat ilmu, macam mana Tuhan itu keadaannya mengetahui? Bila ada keadaan Tuhan mengetahui, keadaan Tuhan berkuasa, maka ada sifat berkuasa, ada sifat pengetahuan pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok nota kaki sebelah tu, dia kata huraian ini sekadar menyatakan perkaitan antara ma'nawi dan ma'ani dan ma'nawiyah semata-mata. Mana? Di sini pengarang kata nisbah sifat ma'ani kepada ma'nawiyah tidak dapat digambarkan kecuali setelah bersifat. Setelah bersifat Allah dengan sifat ma'ani terlebih dahulu. Makna Tuhan kena ada ma'ani baru ada ma'nawiyah. Ayat ni kena faham ni. Pengarang dia kata ma'nawiyah dia itu sabit setelah bersifat Allah dengan sifat ma'ani. Waktu nota kaki dia kata ini sekadar menyatakan perkaitan antara ma'ani dan ma'nawiyah. Bukan dengan makna sifat Tuhan itu ada terlebih dahulu dan ada yang terkemudian. Bukan maknanya Tuhan ada ma'ani dulu baru ada ma'nawiyah. Jangan faham gitu. Kok kita pergi hurah, kita faham Allah mula-mula ada ma'ani dulu. Lepas ada ma'ani baru ada ma'nawiyah. Nampak? Zahir daripada ayat ini, kalau kita tak faham betul, kecuali setelah bersifat Allah dengan sifat ma'ani. Makna Tuhan ada ma'ani dulu baru ada ma'nawiyah. Bukan itu maksud dia. Tuhan ada kudrat dulu baru ada kaunuhu qadiran. Bukan. Dia dalam sifat Tuhan tak ada dulu kediang. Kerana nisbah dahulu kediang ni tak berlaku pada Tuhan kerana Tuhan azali lagi qadim. Tak berkait masa dengan Allah Ta'ala. Maka zat Tuhan, sifat Tuhan tak ada dulu, tak ada kediang. Kerana dia yang qadim lagi azali. Kita ada dulu kediang. Kita ada dulu kediang, tak apa. Sebab kita makhluk. Allah, sifat dia tak ada dulu, tak ada kediang. Sebagaimana dalam sifat ma'ani juga. Perbahasan sifat ma'ani, ulama kata, sifat kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan, Tuhan mencipta makhluk dengan kudratnya. Berdasarkan ilmu, berdasarkan iradat dia. Yang mana iradat dia itu berdasarkan tentu ada sebelumnya ilmu. Ilmu itu tentu ada sebelumnya
haya. Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa tentu sebelumnya ada kehendak. Kehendak itu tentu sebelumnya ada ilmu. Kalau tidak, nak apa tak ada tahu. Tak tahu nak apa. Macam mari kedai, nak makan. Banyak menu tak tahu. Tak tahu nak pilih apa. Jadi, pilihan itu tentu sebelum pilihan itu ada ilmu. Dan ilmu, pilihan, iradat dan juga kudrat ni tentu sebelum tu bersifat dengan sifat hayat. Ayat-ayat sebelum ni sebenarnya bukan nak menyatakan sifat ni ada dulu ke diam. Makna Tuhan ada sifat hayat dulu, lepas tu baru ada sifat ilmu, lepas tu ada sifat iradat, baru ada kudrat. Bukan. Dia sekadar nak susung perkaitan antara satu sifat dengan sifat lain. Nak susung perkaitan, talazum, berlaziman yang berlaku antara satu sifat dengan sifat hak lain. Bukan nak menyatakan sifat Tuhan ni ada hak dulu, ada hak kediam. Sama juga sini. Maknawiyah ni lazim daripada ma'ni. Maknanya bila ada ma'ni adalah maknawiyah. Bukan nak menyatakan bahawa Tuhan ada ma'ni dulu, baru ada maknawiyah. Bukan itu. Okay. Sebab tu huraian di bawah ni menyata dia buat peringatan bahawa bukan dengan maksud ada yang terdahulu, ada yang terkemudian, kerana kesemua sifat Tuhan itu qadim belaka. Okey. Contohnya, sifat kudrat itu berdiri pada zat. Berdiri ni, bila sebut berdiri ni makna bukan ia tegak, dia duduk. Berdiri ni makna ada. Dia terjemah kadang kitab lama ni, sifatun qaimatun. Sifat yang berdiri pada zat. Berdiri tu makna ada lah. Dia kata sifat tu berdiri pada zat, sifat tu ada pada zat. Bukan duduk diri. Duduk diri, duduk congok, duduk sila, bukan. Berdiri tu makna ada pada zat. Contohnya sifat kudrat itu berdiri pada zat. Kemudian ia pun disifatkan sebagai keadaannya berkuasa atau keadaannya berkudrat. Bersifat dengan sifat kudrat. Begitulah dikiaskan baki-baki sifat yang lain. Baki-baki sifat lain pun gitulah. Maknanya bila ada sifat kudrat, ada kaunuhu qadiran. Ada sifat iradat, ada kaunuhu muridan. Mudah je ni. Sifat maknawiyah ditakrifkan sebagai hal yang wajib bagi zat selama wujud zat itu disebabkan oleh satu sebab. Ni kalau bahasa Arab ni atau kitab lama dia kata hal yang lazim bagi zat selama zat itu dikeranakan dengan satu kerana. Hal yang lazim bagi zat selama zat itu dikeranakan dengan satu kerana. Ni setengah daripada kitab-kitab Jawi lama dia guna istilah tu. Selama zat itu dikeranakan dengan satu kerana. Kerana ada kerana pula. Okey. Sini kita tukarlah disebabkan oleh satu sebab. Okay. Benda mudah je. Bila kita faham maknawiyah ini lazim bila ada makni, nak kabur tu je. Jadi, pengarang mengatakan sifat maknawiyah ini ta'rif dia tu hal. Kalau kita ingat dulu, pernah pada mula-mulanya atau perbincangan sifat kita kata, perkara ini di sisi pandangan yang muktamad, dia kata ada benda yang ada. Dia panggil maujud. Ada sungguh boleh nampak. Boleh nampak, boleh rasa, boleh capai, boleh dengar. Dia panggil ada sungguh. Ada benda yang ma'dum. Ma'dum ni makna tak ada. Tak ada, benda tak ada. Rasa cari lah tak ada. Ada benda yang kita panggil sebagai amrun i'tibari. Amrun i'tibari.
Amrun i'tibari makna benda yang tak ada tapi kita reti faham. Kita boleh reti, boleh iktibar akal kita. Kita boleh reti pada akal. Okey. Contoh kita kata apa? Ambil air lah. Air, zat air ada tak? Ada. Zat air ada. Okey. Lagi benda. Benda yang tak ada lah. Senang je. Yang tak ada dalam air ni senang je. Yang dalam air ni yang tak ada ni benda. Batu. Tapi benda yang tak ada sini lah. Ni sebelah sini. Ataupun kita kata air itu kita kata bersifat cahaya. Tak ada juga tu. Jadi adanya air. Kemudian makna air ni maujud. Sifat dia andaikan ni air sirap. Air sirap. Lepas tu maknanya ada apa satu lagi? Ada sifat merah. Ada warna merah. Warna merah tu benda yang maujud juga. Benda maujud juga. Okey. Amrun i'tibari dia apa? Amrun i'tibari makna iaitu betul air tu kita ambil. Air itu duduk dalam cawang bulat. Duduk dalam cawang bulat. Maka keadaan atau bentuk dia itu menepati mengikut bekah. Sekarang ni air sirap tersebut jelas kan? Maknanya bentuk air itu sebenarnya dia ikut bekah je. Dia hakikatnya dia tak ada benda asing. Atau kita ambil kipas tu. Kipas tu bilah dia ada. Berpusing tu ada tak? Berpusing tu tak ada. Berpusing tu dipanggil amrun i'tibari. Kita hanya reti bila gerak dipanggil pusing. Gerak pusing tu benda hak tak ada. Benda hak faham reti. Ni amrun i'tibari. Okay. Jadi hak ni hak pandangan muktamad 3 je. Sebahagian ulama antaranya Imam Haramain dan Abu Bakr Al-Baqillani di kalangan ulama Asy'ariyah kita dikata ada sebenda lagi duduk antara perkara yang ada, antara perkara ada dan perkara tak ada perkara tengah namanya hal. Hak ni benda akliyah je, benda akliyah, benda pengklasifikasian. Hak ni kalau kita pergi cari pun tak apa nak jumpa kecuali kita kena reti di otak. Dia pengklasifikasian saja. Pengklasifikasian alam ni atau pengklasifikasian benda hak ada. Jadi ada pengklasifikasi dia letak satu lagi dinamakan sebagai hal. Hal ini dia duduk tengah. Ada pun dok siapa ada, tak ada pun dok siapa tak ada. Jadi hal ini ulama kaul yang muktamad kata hal ni tak ada sebenarnya. Mana ada benda tengah. Ia sama ada benda tu ada atau tak ada ataupun hanya reti. Tidak ada benda yang duduk di tengah antara ada dan tak ada. Jadi mereka yang mengisbatkan hal dia kata tak ada benda yang menengahi antara ada dan tak ada ada. Ada benda tu yang dinamakan sebagai hal. Okay, macam contoh air sirap tadi, zat air ada, warna merah ada, keadaan air berwarna merah. Keadaan air berwarna merah itu hal. Jadi di sisi mereka yang kata ada hal, keadaan air warna merah itu dipanggil hal. Jadi benda ini berlaku khilaf lah. Ada yang mensabitkan adanya hal, ada yang kata tak ada hal. Tak ada hal. Okey. Wak ni hal perbincangan kita ni. Bukan hal ehwal masyarakat ataupun hal tu benda lain ni. Hal dalam perbincangan ilmu kalam merujuk kepada benda yang duduk tengah antara benda ada dan benda tak ada. Jadi ini apa? Ini pengklasifikasian yang letak oleh akal saja. Jadi waktu ni tu jangan pening sangat Balikkan pergi cari mana hal pergi dapur dok jumpa. Naik atas rumah dok jumpa. Dok ni kita mengkategorikan dia. Hak ni hak ada panggil maujud.
Hak tak ada panggil makdum. Hak hanya reti panggil amrun i'tibari. Tu je. Okey ya? Jadi ulama yang mengatakan adanya sifat maknawiyah ini mentakrifkan sifat maknawiyah ni duduk kategori mana? Dia kata dia ni hal. Hal yang wajib bagi zat selama wujud zat. Selagi ada zat itu, hal itu ada. Hal itu disebabkan oleh suatu sebab. Kaunuhu qadiran. Sebab apa ada kaunuhu qadiran? Kerana ada kudrat. Jadi, kaunuhu qadiran itu hal yang melazimi bagi zat kerana adanya kudrat. Jadi sebab ni merujuk kepada ma'ani ni. Ma'ani. Makna bila ada ma'ani, ada maknawiyah. Jadi maknawiyah itu hal yang lazim, yang ada bagi zat selama ada ma'ani. Selama adanya ma'ani, ada maknawiyah. Gitu je. Maksud disebabkan oleh satu sebab. Yang kita sebut dikeranakan oleh satu kerana. Kerana yang dimaksudkan tu ma'ani lah. Maknawiyah ialah sifat hal yang melazimi bagi zat selama ada zat dikeranakan dengan satu kerana. Dikeranakan dengan satu kerana. Jadi, kenapa ada maknawiyah? Kerana. Kerana ma'ani. Ma'ani tu kerana. Diterjemah bagi kalimah Arab. Madamatizzatu mu'allalatan bi'illah. Selama zat itu di'illahkan dengan satu illah. Jadi illah terjemah bahasa Melayu ni kerana. Jadi asal bahasa Arab tu madamatizzat mu'allalatan bi'illah. Ditaklilkan, dikeranakan dengan satu kerana. Okay. Hal yang wajib bagi zat. Hal yang wajib bagi zat, hal wajibatun lidzat. Madamati zat, selama zat itu wujud. Hal ini disebabkan oleh satu sebab. Maksud disebabkan oleh satu sebab ialah berlaziman. Itu nak khabar. Makna bila ada makna, ada maknawiyah. Lazim. Lazim ni makna tak boleh bercerai. Ada hak ni, ada hak satu lagi. Ini kerana sifat-sifat ini saling melazimi sifat ma'ani yang tujuh. Ada ma'ani, maka adalah maknawiyah. Lazimlah maknawiyah. Maka, bila begitu, macam mana keadaan Allah berkuasa itu melazimi sifat kudrat. Lagi, keadaannya berkehendak melazimi sifat iradat. Keadaannya mengetahui melazimi sifat ilmu. Keadaannya yang hidup melazimi sifat hayat. Keadaannya yang mendengar melazimi sifat sama. Keadaannya yang melihat melazimi sifat basar. Dan keadaannya berkata-kata melazimi sifat kalam. Nampak? Kaunuhu itu lazim kerana ada ma'ani. Okey. Kemudian Syekh Muhammad Hashimi kita, dia bawa khilaf pada masalah maknawiyah yang kita sebut mula-mula tadi. Ketahuilah bahawa penambahan 7 sifat maknawiyah ini berdasarkan kepada pendapat yang mengisbatkan adanya hal. Saya sebut tadilah, ada yang keempat tu. Satu, 2, 3, 4. Yang mengisbatkan adanya hal. Apa itu hal? Hal iaitu perantaraan antara yang ada dan tak ada. Jadi kebanyakan ulama' tidak terima hal. Kebanyakan ulama' kalam, mereka kata, la hala wa annal hala muhal. Hal ni tak ada. Dan hal itu muhal, mustahil. Tak ada benda duduk tengah. Sama ada atau tak ada je. Lepas tu hak reti tu memang tak ada. Amrul i'tibari memang tak ada. Dia hanya reti aja. Dia tak ada benda tengah. Tapi ini
pandanganlah, dia tak ada kesan apa-apa pun. Bukan makna orang kata ada hal ni jadi syirik, jadi itu tak ada. Dia hanya pengkategorian, pengklasifikasi yang benda. Sementara golongan yang tidak mengisbatkan adanya hal, maka bagi mereka hanya ada 13 sifat je lah. Hak wajib kita tahu. 13 je lah. Tak perlulah bilang maknawiyah 7 hari tu, tak ada. Kita tengok nota kaki yang 12 sikit. Dia kata, perbezaan bilangan sifat sama ada 20 atau 13 adalah khilaf dalam kalangan ulama Asy'ariyah sendiri. Bukannya perbezaan antara Asy'ariyah Maturidiyah. Ni kena betul dan juga kita kena teliti sikit. Ada setengah kitab ataupun orang mengajar dia kata 13 ini Asy'ariyah, 20 itu Maturidiyah. Sebenarnya pandangan ini tak tepat. Kena teliti lagi. Sebab apa? Sebabnya Maturidiyah, sifat ma'ani dia ada lain daripada kita sikit. Dia ada penambahan sifat takwin. Sifat takwin. Sebelum kita sebut takwin kan? Asalnya sebut dah takwin. Ada dalam sifat ma'ani tu. Kalau kita boleh undur, kita tengok pada muka surat. Mana ni? Ni sifat takwin ni. Muka surat 74. 74. Sifat takwin. Maturidiyah dia mengisbatkan lagi sifat takwin nama dia. Dan bila ada sifat ma'ani tu, ada lagi tambah. Bukan 7, ada lagi satu lagi 8. Boleh jadi ke 20? Tak boleh jadi. Macam mana boleh jadi 20? Dia nak jadi 20 ni ma'ani tu 7, tambah 7 maknawiyah. Dan kalau ma'ani jadi 8, macam mana boleh jadi 20? Sebab itu kena teliti. Dan bila kita rujuk kembali kitab Arab, kitab Usuluddin, hak Arab, hak asal, ulama' tak kata pun. Cakap saya jumpa dah lama dah cari. Dan tengok tu lama dah. Tidak ada yang mengatakan bahawa 13 itu Asy'ariyah, 20 itu Maturidiyah. Ada. Tapi mari ke belah kita jadi bawa gitu. Orang pun duk bawa benda yang tak dijumpai asal. Tak dijumpai asal. Dan kitab Melayu kita ada satu je lah yang saya jumpa lah, iaitu terjemahan kitab Jawharatul Tauhid. Tapi dalam tu kita tak boleh nak iktimat dia sebagai asal sebab dia terjemah. Dalam kitab Jawharatul Tauhid pun tak ada sebut. Hak syarah Jawharatul Tauhid dia tak ada sebut kata 13 itu Asy'ariyah, 20 itu Maturidiyah. Tapi isu ni sebenarnya bukanlah isu besar. Nak bilang berapa tak ada lah. Cuma biar kita cek balik, kita nak nisbahkan. Kita kata Maturidiyah 20, Asy'ariyah 13 tu tak berapa nak tepat. Kecuali lah ada, tak apalah. Kalau betul-betul ada, molek kot. Kita pun nak tahu jugalah. Kalau ada sumber yang mengatakan sedemikian daripada sumber asal. Sebab dalam kitab-kitab asal memang tidak mengisbatkan dan menyatakan bahawa Asy'ariyah ni 13, Maturidiyah tu 20 dak. Tidak akan jadi gitu sebab Maturidiyah ada sifat takwin nak dia. Ada sifat tambahan tu. Okey. Sebab itu dia kata sini, khilaf 13, 20 ni dalam Asy'ariyah sendiri. Imam Haramain yang mengisbatkan hal, Imam Baqillani yang mengisbatkan hal ni Asy'ariyah. Ini perbincangan, kita kena perbincangan akademik ataupun ilmiah lah sikit. Kita orang awam tak tahu pun apa. Kita tahu ada kata 13, ada kata 20, cukup dah. Dah ada kesan, tak ada benda-benda pun. Ada orang dipertikai mengaji benda sifat 20 ni. Sifat pun tak boleh nak tetap lagi. Ada kata 13, ada kata 20. Ada masalah apa khilaf bilang? Tak ada benda. Ada orang dipertikaikan pengajian sifat 20 sebab dia kata sifat pun khilaf lagi. 12, 13 ke 20? Ni orang cuba nak menyalahkan ilmu akidah yang ulama kita susun. Isu khilaf dia kata itu menunjukkan bahawa akidah ni salah sebab ada khilaf lagi.
Orang khilaf bilang. Orang dok nafi kaunuhu tu tak ada orang nafi. Ingat satu lagi, tak ingat sebut sini. Dalam kitab-kitab Jawi kita buat peringatan. Yang tidak bilang 13 sifat maknawiyah tu bukan dia nafi. Bukan dia kata Tuhan itu tidak kaunuhu qadiran. Tuhan itu tidak kaunuhu aliman, kaunuhu dina. Itu nafi. Cuma dia kata tak payah bilang lah sebab ada dah ma'ani. Bukan kata Tuhan tak ada kaunuhu qadiran. Itu tak boleh tu. Sebab Quran diri sebut. Bahkan Mu'tazilah sendiri pun mereka tidak nafi maknawiyah. Tak nafi. Wa huwas sami'ul basir. As-sami' al-basir. Bila menafikan keadaan Tuhan tu mendengar, keadaan Tuhan melihat, tidakkah ini menafikan ayat Quran? Sebab itu menafikan maknawiyah dengan maksud mengisbatkan lawang dia. Tuhan itu bukan mendengar, bukan sami'an. Hak ni kufur. Sebab itu Mu'tazilah dia tak nafi maknawiyah. Dia menafi ada sifat lebih daripada zat itu. Yang dipanggil sifat ma'ani itu, dia nafi ma'ani je. Tetapi dia tidak menafikan keadaan Tuhan berkuasa, keadaan Tuhan berkehendak, keadaan Tuhan mengetahui, keadaan Tuhan hidup. Dia tak nafi itu. Dia nafi ada sifat lain namanya kudrat. Tapi zat Tuhan tetap keadaannya mendengar, keadaannya melihat, keadaannya berkehendak. Jaga molek. Jadi isu 13-20 ni bukan isu besar. Isu perlu dibilang asing ke ataupun tidak. Bukan isu penafian. Yang kata 13 tidak nafi pun sifat yang 7 lagi. Wajib kena iktikad tu. Cuma tak payah bilang lah sebab dia benda tu dah ada dalam ma'ani. Itu. Kena faham molek ni. Jadi dia kata 13-20 ni khilaf dalam kalangan ulama Asy'ariyah sendiri. Bukannya perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian, sifat maknawiyah menurut mereka bukanlah tambahan ke atas sifat ma'ani. Jadi mereka yang kata 13 tu, maknawiyah tu tak perlu tambah dah. Tak perlu tambah bilang atas sifat ma'ani. Menurut mereka, keadaan Allah yang berkuasa itu merupakan kefahaman tentang berdirinya, adanya kudrat pada zat. Itu je. Kaunuhu qadiran tu ialah keadaan adanya kudrat pada zat Tuhan. Tu. Kudrat ada pada zat Tuhan tu ada kaunuhu qadiran. Tu je. Dan ia bukan sifat tambahan ke atas zat. Bukan sifat tambahan, bukan sifat asing. Nampak? Katanya, begitulah seterusnya dengan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat lain pun gitu jugalah. Gitu jugalah. Maknanya, kalau iradat, kaunuhu muridan, perlu bilang tak? Tak perlu bilang sebab apa? Kaunuhu muridan itu ialah faham daripada adanya iradat pada zat Tuhan. Kaunuhu aliman. Ada perlu bilang sifat asing tak? Tak perlu. Sebab apa? Faham daripada ada ilmu tu je. Jadi isu 13-20 ni isu bilang tak bilang. Bukan isu tolak. Nafi bukan. Perlu bilang ataupun tidak perlu bilang. Kemudian seterusnya sifat-sifat mustahil bagi Allah. Habis dah bahagian sifat-sifat wajib. InsyaAllah tahun depan lah pula ni. Tahun ni dah edang dah ni. Tahun depan pula. Tahun depan makna perhabis molek dah ni. Perhabis husnul khitam lah makna. Habis sifat wajib. Habis sifat wajib. Habis betul sifat wajib. Tahun depan masuk sifat mustahil pula. Dia kata nak mengaji juga mustahil. Kena ngaji mustahil. Sebab kadang-kadang kita tak tahu betul-betul kalau kita tak tahu sifat lawang. Kita kenal sahabat kita, bini kita, sifat molek je. Orang kenal seseorang dengan sifat molek je. Orang tu tak kenal betul lagi. Dia kena kenal kot sifat hak tak molek. Baru panggil betul-betul kenal. Baru panggil betul-betul kenal. Bini kita sifat bergiam.
Sifat dak molek ni dak kenal, dak tahu. Tak, bukan tak ada, kalau tak ada comel lah, nak cari mana orang puan tak ada sifat kekurangan. Sifat molek aje. Sifat dak molek kenal juga. Maknanya tok lelaki tu kenal bini ni. Jadi dia kena tahu, bukan sekadar tahu sifat wajib. Lawang bagi wajib itu kena tahu juga. Ada kata tak payah lawang-lawang ni. Kalau tak gitu, akidah jadi dok kemah. Macam mana? Bila kita kata Tuhan ada. Ada tak? Ambil contoh mudah lah. Tuhan ni ada sikit lagi. Tuhan ni ada. Ada mustahil tak ada. Kalau kita buang tak mustahil tak ada tu kita tak tahu. Tuhan ni ada. Dah kita pun ada. Dah benda beza kita dengan alam. Kita alam dengan Tuhan. Kita ada, Tuhan ada. Kalau kita tak mengaji bahawa Tuhan tu ada mustahil tak ada. Dah kita ni alam ada. Bila kita tahu gitu, Tuhan tu ada mustahil tak ada. Alam ini ada harus tak ada. Faham tak tu? Jadi hak mustahil tu kena tahu juga. Dinding tu putih. Putih. Dak putih. Dak tahu betul-betul dah, tapi dak sempurna lagi. Putih tak ada langsung hitam. Boleh jadi putih tu ada calik-calik hitam, ada color-color hitam, ada color-color kuning, ada coreng-coreng warna corok. Dinding tu putih. Tak ada hitam. Bila kata tak ada hitam, confirm putih betul, tak ada langsung. Cari-cari warna hitam ke tak ada. Tu penting tahu mustahil. Ada orang ni kata dah tak payah tahu wajib dah. Tidak boleh. Al-asya' bi'abdadiha tatabayyan. Perkara itu bila kita datang lawang dia akan jadi lebih terang, lebih jelas. Sebab itulah ulama kita dalam masalah akidah dia ambil berat. Bukan tahu sifat yang belum wajib saja, mustahil kena tahu juga. Kena tahu juga. Sekadar tu saja insya-Allah untuk kali ini. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.